Rentasan berita edisi 1514 bersama saya Zawaz Yusof. 4 paparan utama malam ini. Tun Mahathir sembunyikan rasuah daim. Jalan tengah rahmatan lil alamin. Apa motif sebenar isu perkauman dibawa? Apabila ulama berkaraoke jam 2 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami selalu menaruh ilham di Jalan Binjai disita Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. SPRM susulan siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin sejak Mei lalu berhubung dakwaan penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana awam pada 1990-an. Susulan siasatan dijalankan terhadap hartawan itu, laporan polis yang pernah dibuat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Julai 1999 yang ketika itu memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri kini tersebar di media sosial. Laporan polis dibuat Anwar yang ketika itu dipenjarakan menyatakan bahawa Daim melakukan rasuah dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyembunyikannya. Menurut salinan laporan polis itu, Anwar kemudian mendakwa Dr. Mahathir melindungi Daim daripada SPRM walaupun pemimpin itu didakwa menerima wang tunai dan saham bernilai jutaan ringgit. Pada 14 April 1999, ketika memberi keterangan di mahkamah, saya merujuk kepada beberapa amalan rasuah utama oleh pemimpin negara. Saya merujuk kepada surat daripada 3 tokoh korporat yang ditujukan kepada Daim yang juga Menteri Keuangan ketika itu yang jelas membuktikan beliau menerima wang tunai dan saham bernilai jutaan ringgit. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bukan sahaja menghentikan sebarang tindakan daripada diambil tetapi terus menutup rasuah besar yang dilakukan Daim sejak menjadi Menteri Keuangan pada awal penggal beliau. Malah sehingga kini saya memaklumkan bahawa tiada siasatan sama ada oleh polis atau Badan Pencegah Rasuah BPR sebelum nama agensi ini ditukarkan kepada SPRM. Dengan ini saya menyatakan dokumen yang disahkan untuk membuktikan rasuah iaitu 3 surat yang ditulis oleh Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajuddin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Katanya dalam laporan itu, Anwar menyatakan menerusi laporan berkenaan dalam surat bertarikh 30 April 1990, ia tertulis bahawa Halim sebagai pemegang amanah memegang 52.2 juta saham dalam Faber Merlin Berhad iaitu harga saham pada RM1 dan 130 juta saham dalam Renung Berhad harga saham pada 50 sen bagi pihak Daim. Beliau yakni Halim mengesahkan bahawa saham yang dinilai itu dipegang di bawah Daim atau arahan penamanya, katanya. Pada masa ini Halim bekas pengerusi eksekutif kumpulan Renung sedang dalam proses tuntutan saman terhadap Dr. Mahathir, bekas Menteri Keuangan II Tan Sri Nur Muhammad Yaakob dan Kerajaan Malaysia yang difailkan pada 2 Ogos. Surat sama yang dikeluarkan Tajuddin dan Wan Azmi masing-masing pada April dan Mei 1990. Setiap daripada mereka memegang wang tunai 70 juta ringgit dan 150 juta ringgit bagi pihak Daim. Tajuddin pernah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines antara 1994 hingga 2001, manakala Wan Azmi pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Maybank pada tahun 80-an. Menurut petikan laporan bernama, pada 1999, Anwar menyatakan beliau agak pasti bahawa jumlah yang disebut mewakili hanya sebahagian kecil daripada kekayaan yang diperoleh Daim melalui dakwaan perbuatan rasuah. Saya mempunyai maklumat bahawa sebahagian besar daripada kekayaan itu datang dalam bentuk saham Resort World, pusat perjudian yang berpangkalan di Genting Highlands, penyenaraian awam yang diluluskan oleh Daim sejurus sebelum beliau melepaskan jawatan sebagai Menteri Keuangan pada 1991, kata Anwar. Dalam laporan itu, Anwar turut mendakwa beliau mendapat maklumat bahawa Hati Budi Sdn Bhd, sebuah syarikat yang mempunyai kepentingan UMNO, telah dilupuskan kepentingannya oleh
dua penama iaitu Halim dan Dato' Anwar Osman. Untuk rekod, Dato' Anwar Osman pernah berkhidmat sebagai pengarah eksekutif di Hati Budi sebelum pengambil alihan United Engineers Malaysia Berhad, kini dikenali sebagai UEM Group Berhad dan Renong Group. Difahamkan 400 juta saham milik Dato' Anwar yang disebut sebagai amanah UMNO sebaliknya diarah Daim untuk dipindahkan kepada United Engineers dan Halim. Apabila saya melaporkan isu itu kepada Tun Dr. Mahathir pada tahun 1996, beliau berkata Daim akan menguruskannya dan mengarahkan saya untuk tidak campur tangan dalam perkara itu. Anwar seterusnya berkata, selepas mendedahkan perkara itu, Daim segera mendakwa semasa Perhimpunan Agung UMNO 1999 bahawa wang dan saham daripada 3 tokoh korporat itu bertujuan untuk tabung UMNO. Setahu saya berdasarkan bukti surat itu dan daripada akaun dan maklumat daripada Majlis Tertinggi Parti atau semasa Perhimpunan Agung UMNO, tiada apa-apa mengenai kepentingan parti dibangkitkan. Katanya, Anwar seterusnya mendakwa bahawa beliau membangkitkan perkara itu semasa masih dalam parti dan kerajaan telah menimbulkan kemarahan Tun Dr. Mahathir dan menimbulkan ketakutan dalam kalangan kroni termasuk Daim. Hanya orang korup yang ada kepentingan bersama akan terus melindungi rasuah berbilion ringgit. Daripada maklumat yang diberikan, terbukti jenayah rasuah dan pecah amanah bernilai berbilion ringgit telah dilakukan. Tambahnya dalam laporan itu dipetik bernama. Menurut bernama lagi, salinan foto laporan itu diedarkan kepada pemberita pada sidang media oleh isteri Anwar dan ketika itu Presiden Parti Keadilan Nasional, kini PKR, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail di kediaman lama mereka di Bukit Damansara. Sebelum pilihan raya umum ke-15 tahun lalu, Anwar selaku ketua pembangkang ketika itu memberi bayangan bahawa Daim tidak akan tidur lena jika dia menjadi Perdana Menteri. Bercakap semasa Kongres Nasional PKR pada Julai 2022, Anwar berkata Daim adalah orang terakhir yang mahu melihat beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Kini Daim juga dilaporkan sedang disiasat berhubung maklumat kekayaan seperti yang dibocorkan Kertas Pandora 2021 yang memperincikan nama-nama hartawan terkenal yang terlibat dalam urus niaga di pusat keuangan luar pesisir. Kertas Pandora kini kelihatannya menjadi bahang neraka untuk mereka yang maha kaya raya menyakau duit rakyat sejak berpuluh tahun lalu. Lantaran itu, rakyat jelata mendoakan mereka yang terlibat tidur lena dengan kebejatan dan kezaliman yang telah dilakukan terhadap negara. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah yang baharu, Datuk Seri Mujahid Yusof, dalam kenyataan penghargaannya kerana memilih beliau, berkata pemimpin parti itu perlu mengekalkan identiti rahmah dalam diri semasa memperjuangkan parti dan sentiasa mengangkat dasar rahmatan lil alamin. Yang paling utama ketika ini adalah untuk membawa Parti Amanah berada di barisan hadapan politik negara dengan menggunakan jalan rahmah dan saya percaya jalan ini akan berhasil insya-Allah, tegas beliau. Amanah ditubuhkan berlatarkan rahmatan lil alamin yang sifatnya sentris, iaitu kelompok tengah atau sederhana. Dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini pada 16 Disember lalu, Mujahid menegaskan Amanah diberi peranan utama untuk menangkis serangan PAS yang menggunakan sentimen kaum dan agama. Kami tidak main game itu. Kami tidak tipu kata kami parti suci. Kami adalah parti politik, ada kelemahannya. Kami menegakkan rahmatan lil alamin. Mungkin ini dilihat sukar untuk berdepan dengan golongan kanan atau kiri. Tapi bagi saya, gagasan rahmatan lil alamin yang kami perjuangkan ini, walau sukar, kami sanggup mengambil risiko untuk Malaysia yang jauh lebih baik, ujarnya. Gagasan rahmatan lil alamin, walaupun diterima baik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu, tetap dipersendakan pemimpin PAS dan para penyokong mereka yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam. Mujahid, anak seorang pejuang PAS, Haji Yusof Rawa, yang pernah memegang jawatan sebagai Presiden dan Mursyidul Ampas, menjadi mangsa fitnah daripada PAS hanya kerana meninggalkan parti tersebut untuk bersama mengasaskan Amanah. Ketika menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri pada era Pakatan Harapan,
beliau menyelamatkan lembaga tabung haji tetapi difitnah menjual aset institusi Islam tersebut. Pada Ogos lalu, salah seorang pemfitnah PAS, Ahmad Dusuki Abdurrani, menarik balik rayuannya terhadap keputusan mahkamah menolak saman fitnah yang difailkannya terhadap Mujahid berhubung kes berkenaan. Pada 29 September 2021, akhbar lidah rasmi PAS Harakah menyiarkan permohonan maaf berhubung artikel yang mengaitkan Mujahid dengan isu Muhammad Sajat Kamaruzaman atau Nur Sajat bertajuk Sajat Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan, yang disiarkan di laman sesawang Harakat Daily pada 7 Februari 2020. Dan keterlanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan PH di akhbar Harakah versi cetak yang bertarikh 10 Februari 2020 hingga 13 Februari tahun yang sama, edisi Isnin bilangan ke 2522. Namun fitnah terhadap Mujahid berterusan semasa musim pilihan raya umum ke-15 yang jelas bertujuan untuk membunuh karakter beliau. Kali ini beliau difitnah berhubung isu lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dalam artikel di Facebook parti itu pada 16 Oktober 2022. Pada 22 Jun lalu, Mahkamah menetapkan 24 hingga 26 November 2025 untuk perbicaraan setelah PAS gagal membatalkan saman Mujahid berhubung dakwaan bahawa beliau menyokong LGBT. Demikian rendahnya parti yang mengaku memperjuangkan Islam itu merangkak untuk merosakkan perwatakan, nilai moral, pegangan agama, keupayaan dan kredibiliti beliau sebagai bekas Menteri Agama. Mujahid yang baik hati itu sering memaafkan pihak yang menyerangnya kerana berpegang kepada jalan rahmah, walaupun beliau pastinya sedar kemaafan tidak pernah melunturkan kejahatan pemfitnah. Orang yang sama hari ini dipilih sebagai timbalan Presiden amanah dalam satu persaingan yang dilihat panas. Inilah salah satu contoh jalan rahmah yang menjadi pegangan Mujahid. Justru kepada pemimpin amanah, tidak kira peringkat apa, yang masih belum mengikis kulit PAS yang penuh kudis kepuakan dan helah kotor demi kuasa, hentikan segala perbuatan yang merosakkan parti ini. Memetik kata-kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad yang menyelar sikap membentuk kem demi menaikkan kumpulan tertentu untuk berkuasa, beliau memberi amaran. Ini bercanggah dengan penubuhan amanah. Kalau wujud lagi amalan ini, parti akan berpecah. Dalam sebuah organisasi politik, fitnah terhadap pemimpin tidak boleh dianggap sebagai isu peribadi. Dalam kes fitnah terhadap Mujahid misalnya, beliau dilihat bersendirian merempuh badai fitnah yang berserban dan berjubah sambil menyeringai memetik hadis dan ayat suci Al-Quran. Pemfitnah bermaharajalela apabila mangsanya ahli politik tidak cukup modal dan kapasiti untuk menanganinya bersendirian. Akibatnya kesan buruk menimpa parti politik berkenaan secara total. Keputusan pilihan raya umum ke-15 adalah pengajaran perit akibat fitnah yang gagal dimatikan. Jom channel cadangkan amanah tubuh satu unit IT, teknologi maklumat khas yang diberi tugas khusus untuk menangani fitnah menerusi media sosial. Jangan harapkan orang buat kerja pro bono untuk kalian, sedangkan kalian ada setiausaha politik serta pegawai khas yang sihat walafiat dan makan gaji setiap bulan. Selamat berjuang demi agama, masyarakat dan negara. Tindakan parti pembangkang yang cuba memainkan api perkauman dengan memanaskan isu pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT di Kuala Lumpur amat dikesali. Sebelum ini terdapat pemimpin parti pembangkang di wilayah persekutuan yang mendakwa sekiranya dilaksanakan pilihan raya PBT, maka kaum tertentu akan menguasai jawatan di bandaraya itu kerana semua parlimen adalah bermajoritikan kaum Cina. Justru Angkatan Muda Keadilan AMK wilayah persekutuan semalam membuat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS wilayah persekutuan Azhar Yahya kerana mengeluarkan kenyataan berunsur 3R kaum, agama dan institusi diraja. Laporan dibuat di Balai Polis Setapak oleh Ketua AMK Wilayah Persekutuan Muhammad Asfar Azhar itu menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan lanjut kerana kenyataan yang dibuat oleh Azhar mengenai pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT boleh mengakibatkan ketegangan kaum selain menggunakan fakta yang salah. Kita faham mungkin ada yang setuju atau tidak mengenai pilihan raya PBT, tetapi apabila kita mainkan isu perkauman
perkauman terutama sekali apabila menggunakan fakta yang salah. Beliau iaitu Azhar menyebut di Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak merupakan kawasan majoriti bukan Melayu. Itu kenyataan yang salah kerana di Lembah Pantai mempunyai 59% pengundi Melayu, Cina 17% dan India 11%. Di Bandar Tun Razak pula 62% terdiri daripada kaum Melayu dan selebihnya adalah kaum bukan Melayu, katanya kepada pemberita selepas membuat laporan polis di Kuala Lumpur. Sementara itu, Naib Pengerusi Keadilan Wilayah Persekutuan dan Ketua Cabang Keadilan Wang Semaju Lai Chen Heng yang juga membuat laporan polis berhubung perkara itu di Balai Sama menyifatkan kenyataan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan itu sebagai tidak sensitif. Saya berharap pihak polis boleh mengambil tindakan dan menyiasat apa yang dimaksudkan oleh Azhar. Tindakan wajar patut diambil untuk membendung perkara ini daripada berleluasa. Isu perkauman tak patut berlaku di zaman ini, katanya dipetik bernama. Ketua Polis Daerah Wang Semaju Superintendent Asy'ari Abu Samah ketika dihubungi mengesahkan pihaknya menerima laporan itu dan memaklumkan kes dirujuk ke Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman memandangkan ia menyentuh isu 3R. Terdahulu Azhar Yahya membuat naik hantaran menerusi beberapa platform media sosial yang mengulas mengenai pilihan raya PBT. Azhar dipetik sebagai berkata, hal yang dibimbangi jika pilihan raya PBT diadakan akan berlaku monopoli kaum, khususnya Cina dalam menguasai kerusi PBT di Kuala Lumpur. Dakwa beliau sebagai bukti Parlimen Kepung, Seputih, Ceras, Bukit Bintang, Segambut dikuasai DAP, manakala Wang Semaju, Setiawangsa, Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak adalah kawasan campuran yang majoritinya dikuasai kaum selain Melayu. Beliau mengulas cadangan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai dari DAP yang mencadangkan pilihan raya PBT boleh dimulakan di Kuala Lumpur. Mengulas isu itu, Muhammad Asfar berkata kenyataan pemimpin PAS itu jelas cuba melaga-lagakan hubungan antara kaum dan dakwaan tersebut bersifat serius bertujuan mengancam ketenteraman awam. Kenyataan itu juga berbau fitnah kerana jumlah pengundi di Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak masih lagi majoriti orang Melayu. Kami mahu dakwaan tersebut disiasat dan diambil tindakan sewajarnya di bawah Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Seksyen 500 kerana membuat jenayah fitnah dan Seksyen 504 kerana membuat kenyataan bertujuan menggugat ketenteraman awam, katanya. Benar, isu pilihan raya PBT merupakan satu proses demokrasi. Sama ada ia dilaksanakan atau tidak buat masa sekarang, isu perkauman tidak sepatutnya disebut. Ia dikatakan berbau perkauman dengan sebab menyebut akan dikuasai oleh DAP dan kaum bukan Melayu. Tahukah anda, memanaskan isu perkauman di pilihan raya PBT di Kuala Lumpur mungkin mempunyai sebahagian taktik mengimbau hal lama kerana rusuhan 13 Mei 1969 yang pernah terjadi di Kuala Lumpur berpunca daripada perjalanan pilihan raya PBT. Dan selepas insiden terbabit, pilihan raya PBT tidak lagi diadakan di Malaysia. Justru apa tujuannya isu perkauman yang dibawa pembangkang? Apabila dilihat dari kacamata seorang penyokong Tegar, kelihatannya Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur seolah-olah sentiasa menjadi mangsa buli dan kecaman masyarakat di negara ini. Namun jika dilihat dari kacamata rasional dan munasabah rakyat biasa, Muhammad Sanusi dilihat sengaja kembali melakukan tindakan yang mengundang kecaman orang ramai demi publiciti murahan. Bukannya bekerja keras menyelesaikan masalah rakyat, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu kini terlalu sibuk bersiaran langsung di akaun TikTok miliknya. Malah menerusi siaran langsung tersebut, Muhammad Sanusi yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah bukan main syok berkaraoke dengan seorang perempuan sehingga jam 2 pagi. Sebagai respon, pendakwa selebriti Pius Said tampil menegur Menteri Besar Kedah itu. Susulan itulah beberapa video wakil rakyat PAS itu ralik berkaraoke ketika bersiaran langsung di TikTok miliknya baru-baru ini. Pius Said atau nama sebenarnya Said Muhammad Bakri Said Ishak berkata perkara tersebut tidak seharusnya diteruskan dan Muhammad Sanusi sepatutnya jika mahu berkaraoke lakukan sahaja di rumah sendirian tanpa perlu ditunjukkan kepada masyarakat luar. Bagi pandangan saya yang bukan ulama, orang kata Ustaz Cak Ayam je ni, saya berharap
berharap perkara ini tidak diteruskan dan tidak dibuat lagi selepas ini. Kalau boleh, kalau Datuk Seri nak berkaraoke atau apa sahaja, buatlah secara diam-diam di rumah sendiri. Tak perlu kita tunjuk pada masyarakat. Sebab status Datuk Seri adalah seorang menteri besar mewakili parti PAS. Datuk Seri mempunyai jawatan yang besar. Jadi benda-benda macam ini walaupun tak ada kesan bagi Datuk Seri, tetapi bagi kami, orang yang beraliran agama, memandang perkara ini sangat tidak bagus. Katanya dalam satu video yang dimuat naik di akaun TikTok rasminya. Penceramah pro PAS itu juga berkata, tindakan Muhammad Sanusi hanya akan menjatuhkan kredibiliti beliau sebagai seorang pemimpin. Pius Said juga menasihatkan agar adun Januari itu berhenti melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat kepada rakyat dalam keadaan rakyat sendiri hidup susah. Saya harap nasihat ini sampai kepada Datuk Seri dan boleh sama-sama kita tegur-menegur antara satu sama lain. Apa yang bagus kita sokong, apa yang tidak baik kita tegur. Dalam keadaan kita tengah susah payah sekarang ini, kurang-kurangkanlah kita tunjuk perkara seperti itu akan mendapat manfaat kepada semua, katanya lagi. Perbuatan memalukan dan tidak wajar itu ternyata mengundang perbincangan hangat di media sosial. Tangkap layar yang memaparkan secara langsung dilakukan Muhammad Sanusi itu beredar secara meluas. Bayangkan sampai pukul 2 pagi duduk berkaraoke dengan perempuan. Banyaknya masa Menteri Besar Kedah pujaan walaun sampai boleh main aplikasi TikTok sambil menyanyisakan sampai jam 2 pagi. Tinjauan di ruang komen hantaran tersebut mendapati rata-rata pengguna media sosial menyelar tindakan pemimpin yang disifatkan sebagai penunggang agama itu. Ramai juga individu yang tidak hairan apabila Muhammad Sanusi berani bertindak sedemikian, memandangkan para pengikutnya ataupun lebih mudah disebut sebagai para walaun akan tetap menyokongnya secara membuta-tuli, malah mereka akan tetap berkata MB Kedah ni sempoi dan menghiburkan. Di saat pemimpin lain yang menggelarkan diri mereka ulama sedang berqiyamul lail dan bertahajud pada waktu sedemikian, namun bila dilihat sedang syok berkaraoke. Perbuatan Muhammad Sanusi itu bukan sahaja mencemar imejnya sebagai wakil rakyat, ketua sebuah negeri yang kononnya diperintah oleh Kerajaan Melayu Islam, tetapi langsung tidak mencerminkan akhlak seorang pemimpin parti yang mewajahkan mereka dengan nama Islam. Ingat bro, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.